komputer. Okay, kita start balik ya. So kita guna stochastic, klik biasa saya akan guna dua color. Terpulanglah nak color apa. Saya biasa guna blue and red. And then level kita lepas dah set up ini basic setup basic setup kita punya color, and then level kita akan add on. Kita akan add on 90 dengan 10 lah. Hello, siapa tu? Okay, biasa kita akan add on 10, and then add on lagi berapa? 90. Okay, biasa saya akan letak 10, 20 ni untuk saya biasa tulis ready, and then 980 ni pun ready, and then this one kita buy, and then this one sell, and then add lagi satu level yang kita panggil level inilah pivot correction. Antara tengah-tengah pertengahan ini kita letak 50, and then sini pivot. Ada yang tertinggal tak? Hello. Okey, tak apa, nanti sudah record kan? Okey bang. Okey ya, steady ya. So color terpulang nak letak apa? Biasa saya letak putih lah, senang sikit. Okey, bila dah ni dah keluar macam ni. Nampak tak? Nampak? Clear. Okey. Kalau kita tengok di sini gold pun dah bagi confirmation, min pun ini pun ada buy kat sini. Tapi dia tak biasa kita macam saya cakap, kita akan guna dua time frame. Kita akan tengok M15. Bila kita tengok M15, kita akan entry ke M5. Kita clear ya? Clear. Maksud dia macam mana kalau tengok dekat M15 tapi entry ke M5? Yes. Confirmation. Yes. Pastikan dia sama ni lah, sama level lah. Okay, kalau bila M15 pun di bawah, M5 pun kena ada di bawah level 20 ke 10. Faham ah? Kalau buy sell, setup sell, pastikan M15 di atas, and then M5 pun di atas. Tapi untuk confirmation kita akan untuk setup kita akan tengok engulfing lah. Siapa-siapa lagi tak faham engulfing nanti akan belajar, rasa dah belajar minggu lalu sikit kan. Tak apa, nanti saya adjust sikit-sikit. Sekejap saya tukar color sekejap. Ada soalan setakat ni untuk ni? Ada yang tertinggal setup? So biasa pembelajaran kita akan sama-sama cari setup. Sama-sama cari ni lah. Okey. Tuan nak tanya. Ya, saya. Pivot tu maksudnya apa? Pivot ni antara pertengahan antara setup lah. So biasa macam ni bila berlaku pergerakan pivot ni direction, dia berlaku sideways lah. Ini bahaya untuk entry. Kawasan tengah ni lah. Kalau kita perasan sebab bila dia pergerakan di pivot, dia slow kat situ, biasanya akan berlaku spike. Itu bahaya. Kalau kita betul okey, tak ada masalah. Okey, kalau tengok inilah lebih nampak tak kat sini. Okey, dia bermain di kawasan pivot, nampak tak? Lepas tu tiba-tiba dia spike, dia tak sampai setup ni, dia tak sampai setup 10. Tak boleh asli dia boleh buy dah sini. Kita boleh buy kalau ikut kita tengok time frame lagi besar lah. Ini ada keluarnya engulfing yang lebih besar, kita entry walaupun kita tertinggal dalam dalam 150 pip, kita tertinggal and then kita entry,
Ini kita boleh guna, actually kita boleh guna time frame lagi besar juga, tak ada masalah. Kita win dalam 140 pip lah, lebih kurang kalau kita tertinggal lah. Tapi malam ni saya fokus based on scalping lah. Lebih senang untuk trader-trader. Saya rasa ramai yang tak sanggup hold gold ni, betul tak? Biasa ramai tak sanggup. So biasa yang Betul, scalping tak sama. Saya lain. Saya biasa saya akan hold. Saya akan hold sehari dua macam tu. Man, itu dah kena TP NFP dan? Betul. Okey, di mana dah tadi ya? Ya, saya lupa. Okey. M15 and then setup and then M5 entry ya. Entry. Confirm. Stash and Okay, faham ah? So okay, kita akan cari setup ke M15 and then entry ke M5. Tapi sebelum entry tu pastikan tengok confirmation lah. Confirmation dengan stars dengan engulfing. Bila ada keluar engulfing and then baru kita entry. Siapa ni? Mic bila tak pakai ya. Tolong mute siapa yang tak ada soal baru ni. Saya tak nak mutekan all sebab takut ada soal. So tolong mute sendiri ya. So ada 30 orang sebab saya tak, nanti saya ulang lagi susah. Kita nak menyenangkan. Sekejap Siapa yang Arif dengan Nufa. Arif. Tolong mute. Aiman. Semua tolong mute. Aiman, tolong saya tak nak mutekan all sebab nanti ada soalan susah. Okey, saya boleh teruskan? Boleh santai. Okey. Kita start dari sini. Okey. Macam ni, ini pun dah kira, tapi ini time frame ya 30 malam ni 34 orang. Okey, tak apa. M15. Hello. Dengar tak suara? Okey. Dengar So kita tengok M15 dulu, kita kecilkan. Biasa saya akan kecilkan untuk lebih jelas. Okey, di sini kita tengok engulf, kita cari dulu ini. Siapa conteng ni? Belajar buat bantu atau ni. Kita tak tekan kan? Okey, habis. Next kita boleh alat abang release. Hello. Tolong mutekan. Tak apa, saya mute. Saya tolong mute sebab saya tak. Okey, tak apa. Dah hilang. Macam mana nak clear ni Siapa tadi? Ada yang tahu tak? Saya noob sikit ni bab. Okey, settle. Okey. So kat sini kita boleh tengok kita cari setup sama-sama. Biasa scalping. Okey, kalau kita tengok sini ada satu setup. Sekejap, market color. Alright, and then saya akan guna Okey, kalau kita tengok sini kita ada satu setup lah. Ini ada satu setup kat sini. Nampak tak engulfing? Berlakunya engulfing ke M5.
Normally saya akan entry. Mana dah tadi? Tarik betul. Sorry. Maaf ah. Okay, kalau kita tengok sini ada berlaku satu engulfing. Main candle. Candle sebelumnya selepas sebelum ni candle ni lebih besar daripada candle sebelumnya. And then kita tengok sini berlakunya touch ke zone 80 dengan 90. Nampak tak? Ada nampak So kita akan entry bila kita tengok setup macam ni, kita marking dulu, jangan entry, jangan biasa bila dah buat reverse ataupun ni sekejap okey. Kat sini tapi ini normal engulfing, tak sampai setup. Tapi normally tanpa kalau kita tengok kalau ada engulf lebih besar macam tu kita entry je. Tak perlu nak tengok stash. Ni. Stokastik lah. So kita cari yang lain pula. Ini tak cun. Ni jarang-jarang ada lah. Tapi sekali ada meletup lah. Sedap lah. Okey, kat sini pun ada sebenarnya. Okey, kat sini. Walaupun dia walaupun jadi dia just touch tak sampai 80, ini pun kira setup. Wait Tapi sekarang kita tengok dekat time frame H1 betul. Maaf. Tak perasan. So, kita cari setup. Macam ni pun boleh. Macam salah satu setup lah. Macam berlaku. Okey, kejap. Kenapa ya stash macam tak betul? Sekejap, saya delete balik stash lah. Macam lari. Sorry ya. Ada soalan tak sebelum ni? Salah setting kot. Mana indikator? Turun. Dia bagi apa? Stokastik. Tu lah. Rasa salah tadi. Stokastik 3 equal. Salah tadi tu. Biru. Red level. Man, tapi kalau ayat pivot tu kalau kita nak ikut kesesuaian boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita letak sideway boleh kan? Boleh. Sideway ke ini pun ready ni saya just suka-suka je. Means ready ni mean kita nak tunggu dia confirmation. Mean kita nak ni. Kita nak tunggu setup tu lah. Dia sentuh antara 10 dengan 90. Okey. Faham Ini pun korang boleh letak sendiri apa yang korang nak. 90 sell. Mean ini saya just show macam mana nak dapatkan setup tu lah. Baru betul kot. Okey, kalau kita tengok sini ada berlaku satu setup. Dia kalau 1 2 pun kira setup ya. Biasa ada beberapa setup tu dia based on 1 2 3. Mean 3 kali candle yang sama berlaku and then keluar engulfing baru setup. Bagi saya satu candle tu dah boleh entry dah sebenarnya. Dah boleh kalau tengok sini ada satu je. Dia bukan okey, merah, sepatutnya dia merah dulu. Baru biru. Faham tak? Tapi bagi saya itu lambat nak dapatkan setup. Tapi kalau dapat 1 2 3 and then keluar satu candle lebih besar daripada dia, candle buy biru ni, kita entry terus. Okey. Kat sini ini kira setup. Okey, dia dah touch bila dia masuk ke okey, kejap saya show. Bila masuk satu ni candle ni dia akan touch 80. 20 and then dia masuk ke 10 baru kita entry. Tapi normally saya akan tekan entry teruslah. Takut dia akan break ni lah support. Biasa saya akan entry bila
candle M5 ni habis dulu. Faham tak? Saya akan entry sini. Bila dah habis sini, mean saya dah rugi dalam 15 pip lah, lebih kurang. So saya akan entry, close je candle, saya akan entry terus. Bila saya entry sini, so dia berlaku reversal, mean berlaku berlaku reversal, mean saya akan entry lagi. So kita akan profit lah dalam 20 pip. Saya entry sebab apa? Ini dia suruh kita untuk re-entry balik. Mean layer lah kalau saya akan layer di sini. So bila ni di mana kita nak letak stop loss kita, biasa saya akan letak dalam 30 pip ke 50 pip lebih kurang untuk scalping. So kat sini kita dah win dalam sini dah buat reverse tapi tak confirm lagi. Masih lagi kalau kat sini kalau perasan di sini dia ada buat satu inilah. Dia tak ni, selagi dia tak masuk zone ni. Okey, kalau kita tarik, nampak tak zone ni? Mean selagi dia tak masuk zone ni, selagi tu masih valid kita untuk hold. Actually untuk scalping ni kita just dapat win dalam 30 ke 50 pip close. Tapi kalau selagi dia tak masuk sini, bila kita dah buat BE sini, break even, mean kita buat BE sini, so mean kita dah lock kita punya profit lah. Mean biasa bila kita entry ke sini, okey. Dalam biasa saya akan letak dalam 10 pip. Entry. So dalam 10 pip so saya akan entry sini, BE sini. Okey, letak BE. And then dia berlaku ni, and then hold je lah. Kita hold. So kita win dalam lebih kurang 100 pip. Faham ah? Ini pun sama. Ini pun sama, ada setup. Kalau nak perasan. Kat sini ada setup sell. Ada nampak tak? Kalau saya biasa saya macam saya cakap candle 1 2 3. Satu candle yang samalah 1 2 3. Ini adalah setup antara setup terbaik lah. Kalau dapat satu setup yang di M5 tu ataupun kalau tengok M15 pun lebih kurang setup dia. Dia selari. So M5 bila berlaku di M5 ni kita boleh entry terus. Mean 1 2 3 ni kita boleh entry terus. Tak perlu nak tunggu close candle. Mean kita dah tengok direction dia menutup melebihi daripada candle sebelum ni. Ada soalan tak? Man, yang kotak arrange yang kau buat tu, Yes. Dia punya besar tu sama saiz dengan candle Biasa saya akan letak sama saiz, lebih kurang sama saiz candle yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Okey. Untuk zone tu lah. Engulfing tu lah. Kalau zone tu lagi besar, saya akan tengoklah. Kalau melebihi daripada 100 pip, saya tak main agak-agak je lah. Okey, baik. Faham Kalau biasa ni ini tak melebihi 100 pip ni, ini dalam 10 pip, 20 pip, 15 pip. So memang lebih kurang zone, sebab kita scalping kita takkan zone tu takkan besar sebanyak 50 ke 100 pip. Biasa bawah 50 pip lebih kurang zone untuk gold. Okey. Saya teruskan so kita tengok di sini kita ada satu setup sini. Okey. Macam saya cakap, bila berlaku reverse, memang dia akan bagi kita win dalam 40 pip. Tapi kalau kena BE, kita try dulu. Selagi dia tak, selagi dia tak melebihi sini, adalah ini kita punya stop loss lah. Kalau sini dalam 20 pip ataupun 30 pip, ini stop loss kita kalau kita sell sini. So selagi dia masih touch macam ni, dia sentuh ke zone kan. So kita entry lagi. Kita dah BE dalam 10 pip macam tu, kita dah win 10 pip. Kita tunggu lagi setup masuk zone. Ini kenapa saya ambil body, nampak tak? Bila saya lebih kecilkan saya punya zone, saya tak dapat ni bila dia buat reverse. Saya ikut dia punya candle. Ni jangan ikut shadow Biasa shadow tu untuk kita punya stop loss. Biasa saya akan ikut body dia lah untuk zone. Sekurang-kurangnya saya dapatlah kalau saya letak sini lebih kurang. Kalau tak kena BE ataupun hold, saya okey, bila saya entry je, walaupun saya ni tunggu sini close candle, saya entry je. So entry kat sinilah. Lebih kurang sini entry. So stop loss saya akan ikut resistance yang terdekat.
So dalam 30 pip. Nampak ah? So nampak ah? So bila berlaku macam ni, so kita akan win walaupun kita punya SL dalam 30 pip, kita boleh win dalam ratio kita dalam tu inilah tu 1:2. So kita dalam 60 pip okeylah. Tapi selagi valid untuk setup ni, maksudnya kita selagi kita letak BE sini, kita biasa saya letaklah macam 20 pip, 30 pip BE, then kita hold lah, nampak tak? Nampak tak? Okey. Kita hold, saya entry sini, kita hold, tak ada setup ni. Tak ada setup mengatakan ini buy. Then sini keluar pula setup buy. Macam saya cakap 1 2 3 melebihi candle sebelumnya. Nampak tak? Ini dah melebihi berapa ni? 1 2 3 4. Cukup 1 2 3 ini adalah satu setup base jugalah. Tapi ini kalau tengok kat sini dia tengok dia ambil kita win dalam 50 pip. Kalau kena SL pun kita win, kena BE pun kita win 20 pip. So tak berbaloi lah. Berbaloi lah kalau bagi scalping 20 pip tu sangat besar lah. 30 pip sangat besar. Just why kalau kita entry untuk scalping ni macam saya cakap lah, untuk teknik ni 50 pip cukup. Okey, macam ni. Sini keluar lagi satu setup. Okey, sini keluar satu setup engulfing 1 2 3 candle 1 2 3 saya cakap pastikan okey, walaupun kita ni kita tunggu close. Kita tunggu close candle and then kita entry. Kita entry sini, kita entry sini lah. So kita risiko so kita floating dalam lebih kurang 13 pip. So 13 pip ni kita win dalam 45 lebih kurang 50 pip. Cukup lah untuk scalping. Goal ni. Kalau entry 1% dah berapa? Betul tak? Kalau saya entry kat 10%. Ini akun makro. Akun makro tak rasa lah. Okey, entry 10% kat sini. Close candle ya, close candle M5 ya. Saya contoh sini. Tak boleh pula. Mana boleh ni. Contoh saya. Okey, saya entry sini so saya win dalam 50 pip. Kalau akun makro adalah 50 USD. Lebih kurang 40 USD lah 50 kalau 50 pip. Saya entry so dalam lebih kurang 40 pip lah. 40 pip min nak 40 USD. Okey lah untuk scalping, betul tak? Bukan kita nak hold. Ada soalan setakat ni? Hello? Boleh ni ya? Ulang balik. Ulang balik. Nak tanya Man. Okey. Tadi cakap kita confirmation dekat time frame M15. 15, betul. M15 ni setakat nak tahu direction direction stosh ni ada di bawah ke atau di atas. Faham tak? Hello? Siapa ya tadi? Okey. Untuk kita tahu dia selari tak dengan bawah ni, dia ini stokastik kita. Kalau kita tengok sini nampak selari lah. Nampak selari, tapi saya normal saya akan biasakan student saya ataupun siapa-siapa yang belajar teknik ni biasakan terus tengok M5 atau biasakanlah tengok M15 sebab untuk scalping tu kita tengok M15 sebab kita nak entry M5 kan, betul tak? So confirmation apa semua M5 dengan entry lebih kurang lah begitu. Okey, ke mana dah? Ada soalan lagi? Siapa yang tertinggal setting tu? Ada tertinggal setting tak? Tertinggal bas. Tertinggal bas So jap kita tengok. Tengok video balik. Okey, saya ulang dari setup sekejap lagi. Lataif bau 1 2 3 tu kurang faham. Okey. Saya tadi ada yang WhatsApp saya nak ni tengok panel apa? Setting ni. Panel yang buka ni. Nampak tak skrin? Okey, untuk saya ulang lagi sekali siapa yang tertinggal. Tolong siapa yang tertinggal. Sebab untuk video ni untuk rekod ni saya akan share ke VIP channel. Siapa yang belum masuk boleh PM siapa-siapa admin yang ni. Untuk video rekod ni lah. So untuk basic ni guna basic je. Simple, pastikan guna simple. And then low high and then color terpulang main and signal. Main and signal and then level lah.
Boleh. Masa Ramadan terlepas. And then level lah. Level ni ready level 20, 80 ready, and then 50 pivot tak terpulang nak letak apa ke, tengah-tengah ke, pusat rumah ke, apa ke, yang penting tengah-tengah lah. Kalau berlaku pivot ni stochastic ni berada situ, itu adalah sideway lah. Jangan berani-berani nak entry kecuali menggunakan ada teknik-teknik. Kalau guna teknik ni tak sesuai. So kita letak 90 dengan 80 untuk buy dengan sell. Okay. Macam saya cakap tadi, kita buat 5M15 sebagai confirmation je, sebagai setup main stochastic tu berada di level-level antara 80 dengan 20. Dia sebiji RM1. Okey faham Okay, faham. So untuk macam saya cakap, untuk setup kita akan tengok based on engulfing, and then kita akan tengok juga dua confirmation, engulfing dengan stochastic. Mana dah? Tak rasa tadi tinggal dah tadi. Tak, saya tu fokus pada huruf je. Okey, kat Semua sini. boleh. Jangan fikir aku nak lebih hebat, aku nak fokus pada nafas, fokus pada pendengaran, pada bacaan. Itu semua cara, tapi saya ajar kepada huruf. Siapa tu? Abang Razi. Siapa tu? Halo Pak Razi. Sembang apa tu? Alif, lam, mim, Abang jadi kena baca macam ni lah. Kita tunggu. Macam biasa lah, tapi macam tu kita lupa pada huruf. Macam Hirrahmat Razi, tolong Razi. Mutkan suara. Nak bagus lepas sebelum Memang tolong mute-kan untuk dia. Okey. Doa Al-Fatihah. Tengok je. ejaan tu kan. Tengok je. Tak hari ni alhamdulillah. Okey, lepas Yang ngaji tu. bersubuh ni pula Siapa? Mana nampak dia? Razi. Dia ingat kita ni mampu sangat daripada alham sampai wala Pergi kat partisipan je. wala doling. Itulah Syekh. Syekh nak Razi Saib nama dia. semua orang terbang. Kalau boleh mute-kan all dulu. Belajar mengangkat. Mute kat mana? Saya lupa lah. Padahal setiap hari buat kelas. Pergi kat partisipan bawah sekali. Bila mana sebut dia perasan huruf tu. Wait participant. Kita Participant. Okay, mute all. Alright. Bye-bye. Sekejap saya pergi toilet dulu kejap boleh? Dah tadi tahan ni. Maaf. Sorry. Bagi saya 5 minit. Yang lain boleh tengok ni setup ni. Okay. Tunggu Okay. Tunggu bosku semua. Color label? Ada color label? Teknik baru. Gol pecah. Mama. Lega. Hello. Dengar tak? Dengar. Maaf ya. Tak tahan dah. Tadi ada meeting 1 jam lebih. Terus buat kelas. Okay. Kita start balik.
Okey, kat sini kat mana dah? Cari setup kan? Okey, macam ni pun satu setup. Kita tunggu cari setup lagi. Kat mana dah M15, M5. Allahu Akbar. Bang nak tanya, Tanya. setup untuk ni memang untuk goal saja ke ataupun parent boleh pakai sekali? Okey, nanti saya sebelum dalam 10-15 tu saya akan ajar untuk pair lain. Faham Untuk pair okey, faham. lain kita akan macam saya cakap pair lain kita akan guna based on time frame lebih besar lah. Kita cari setup ke setup ke H1, kita akan entry ke M30. Sebab dia tak range rendah kan, tak sama macam goal. Dia punya range sangat tinggi. So kita cari ni nampak tak tadi ini, tapi ini tak cun lah. Okey, mana dah tadi setup ni? Okey, ke sini. Ini pun satu setup ni. Berlakunya ada ni. Siapa tahu pin apa ni? Nak entry bagi tahu. Siapa tahu benda ni? Binatang ni. Ada tahu tak binatang tu? Binatang. Ini keluar ni. Pin ni. Doji. Doji. Yes. Bila berlaku di M15, M15 atau M5, and then label dia touch dia label 20 terus boleh entry. Apalagi kalau dia touch label 10 terus boleh entry. Bila kita macam ni, kita entry terus, kita boleh entry terus. And then dia buat reverse kejap dalam berapa? Dalam 10-20 pip hold lagi, still hold. Keluar dia macam ni, kita entry terus. Kita win dalam 70-80 pip. Tapi nampak tak? Ada lagi keluar benda ni. Nampak tak binatang ni keluar? Dia bukan based on engulfing pun kita boleh entry. Benda-benda ni pun kita kena faham. Ni keluar lagi. Nampak tak? Dia suruh kita sell. Kat sini pun dia touch dah label 80 dengan 90. Nampak tak? So kita win dalam 70 pip. Okey lah, betul tak? Risiko pun kalau kita letak dalam 20 ke 30 pip, itu tak ada masalah lah untuk scalping. Biasanya untuk scalping goal ni saya akan letak 30 ke 50 pip. Saya tak akan letak 20 pip, 10 pip. So win dalam sini. So kat sini pun kita tengok satu setup lagi. Setup buy. Nampak tak? Siapa nampak? Tolong ni suara sikit. Kat mana? Kat sini kita ada tengok setup buy lagi. Walaupun dia tak 1 2 3. Bila kita tunggu sini dah buat bentuk engulfing kan. Ya ni 1 2 tapi dia tak complete. Tak jadilah fail. Ini pun 1 2 3 tak ada. 1 2 3 ya. Satu je dia ada. Satu candle dengan satu candle. So kat sini kita boleh buat satu entry. And then buat satu entry ke sini. And then kita entry kat sini. Pastikan close candle. Close candle M5. Kita entry sini. So zone kita ke sinilah. Kita tarik. Biasa saya akan tarik zone macam tu. Bila saya buat macam ni, saya tahu mark sini. Saya buat lagi satu zone untuk body. Untuk body ni, bila berlaku retrace sini, saya akan ambil peluang untuk buy, untuk apa? Re-entry lah. So kalau kita tengok sini kita entry ke zone ni, kita entry terus, kita win dalam lebih kurang 30 pip lah. Sebab ini ada berlaku ni. Tapi dia tak terjun lagi. Tapi bila kita hold, selagi tak ada setup lagi, selagi tu kita boleh hold. Setup sell. Selagi tak ada setup sell, selagi tu kita boleh hold lah. Kalau kita tengok di sini pun ada berlaku ni. Kenapa saya cakap hold? 1 2, nampak tak? Merah. And then keluar lagi satu setup buy. So di sini kita boleh entry buy. Kita ada entry buy sini ni. Nampak tak? Kita ada entry buy sini, masih hold. So kita entry pula buy sini.
zone ni. So zone ni kita entry buy lagi. Kita entry buy kat sini, kita buy lagi. Berlaku lagi setup buy. Tak ada lagi setup sell yang mengatakan kita boleh close ataupun ni. Biasa kalau saya entry, saya tengok belakang lah. Biasa saya tengok sini 60 pip. So target saya akan melebihi take profit saya area sini. Tapi kalau tengok sini ada setup dua kali berlaku setup buy. Keluarnya engulfing. Satu setup buy and then dua setup buy. Ini adalah kita disuruh untuk buy lagi. Sini kita dah buy nih, kita hold. And then di sini kita dah buy and then kita buy pula di sini. Nampak tak? And then kita win. Entry kedua kita selepas entry pertama kita win dalam 27 pip. Tapi tak ada lagi confirmation untuk sell. Keluar lagi satu setup sini. Nampak tak? Simple teknik. Keluar pula satu setup sini. Banyak sangat setup kalau tengok M5. Keluar lagi satu setup and then kita buat confirmation stokastik. Dia ada berada di level 20 dengan 10. So kita entry lagi. So ini adalah entry ketiga kita. So tak banyaklah win dalam 10 pip. So bila 10 pip ni kena pula SL kita. Kalau yang ini SL kalau dalam 30 pip dalam zone ni lah lebih kurang. Untuk entry ketiga kita, zone gini dalam 30 pip. So masuk lagi zone, nampak tak? Masuk zone. Selagi tak tembus zone ni, selagi tu valid untuk kita hold. Faham tak? Hello? Bagi respon? Faham. Selagi okay, bila kita tarik lagi zone kita, ini zone pertama kan? Entry pertama kita. So entry pertama kita ni tak masuk lagi, tak masuk lagi untuk sama ada kita nak hold ke atau tak. Dia tak masuk. So dekat sini pun dia tak masih lagi masuk zone. So dia bagi lagi confirmation untuk kita buy. Walaupun sini kita ada satu setup, nampak satu setup sell yang mengatakan kita dah boleh close sell, close buy. Nampak tak sini satu setup. Walaupun dia tak 1 to 3 ataupun dia ada 1 to 1, maksudnya satu candle bersamaan satu candle. Dia tak ada selari lah, candle yang sama 1 2 3. Ini adalah satu setup sell. Dalam buy kita ada sell. Nampak tak? Untuk permainan setup ni. Kat sini ada satu setup ni. So dia masuk zone kita. So ini dah TP dah. Sepatutnya kita dah close dah sepatutnya, tapi kita still ada setup last bar untuk first entry kita. So kita win dalam 30 dalam 80 pip. Kalau kita tengok confirmation pun ataupun confirmation pun kita tengok sini kan. So kita tengok confirmation pun dah ada stokastik ni berada di zone 80 dengan 90. Setakat ni ada soalan. Yang tak faham ataupun tolong chat lah. Tolong chat di ni, saya takut saya nak habis dah baru nak soal ni yang pertama. Dari soalan. Alhamdulillah, okey ada soalan. Okey. Yang saya faham sekarang, bila dia engulf saja, tak kira bearish ataupun bullish. Yes. Yang penting dia dalam zone buy dengan ready. Boleh masuk lah. Boleh masuk. So lagi bagus kalau ada 3 candlestick yang berturut-turut lah. Ya, berturut-turut. Yang lagi bagus ada 3 candlestick berturut-turut. Memang dia akan buat gerakan yang lebih jauh lah. Biasa. Ada lagi? Faham. Ada soalan? So confirmation dia dekat M15 lah. M15 ni sebagai direction saja. Maksud saya sebagai kita nak tengok setup, adakah dia selari, adakah dia berada, kalau setakat berada di label, biasa saya akan selalu letak di sini 70 label, 70, 60 kalau berada dalam tu, selagi kecuali tak valid dia berada di zone 50. Faham tak? Kalau dia dalam label 70, 80 and then bila kita tengok M15 ni dia berada di 80 90, itu adalah setup. Faham ah? Oh, M15. Tu boleh mana? Ada 1 2 3 tu. Mana? Ini?
Ini dah ni dah. Tapi tak masuk, nampak tak? Tapi dia tak masuk zona. Tak masuk zone sebab dia kalau kita tengok H1 pun akan berlaku satu momentum buy. Momentum buy macam saya cakap, ada binatang ni satu belah bawah ni. Sebab bila saya cakap binatang, orang ingat selalu benda ni. Kalau saya cakap doji ke hammer ke apa ke, yang newbies takkan faham benda ni. Betul tak? Saya pun tak faham. Nampak tak ekor-ekor ni? Ekor ni, body ni, nampak tak? Body tu lagi nipis daripada shadow tu. Shadow tu adalah ekor. Body kecil, ekor panjang. Ya, ekor panjang. Tak kisahlah dia berlaku di atas ke ataupun di bawah ke, itu adalah satu setup ya, confirmation kita akan buy atau sell. Kalau berlaku macam ni, biasa akan buat gerakan yang ni lah besar. Saya akan letak satu zone sini. Tadi pun sepatutnya saya boleh buy. Tadi pagi saya ada satu setup. Saya ada hold satu setup. Ni saya ada entry zone ni. Zone ni. Saya ada entry, so saya still hold buy. Saya ada win tadi dalam 50-60 pip. Sekarang sama ada dia buat pembatalan setup ataupun dia just buat masuk zone and then continue naik. So sekarang nampak tak? Dia dalam zone zone 50. So ini agak bahayalah. Kalau bila berlaku momentum range tu berlaku antara 50 ke 100 pip satu candle, itu normal. Itu akan berlaku spike yang besar. Terutamanya jam 2 ni akan berlaku satu news yang dipanggil FOMC. Jaga-jaga sikit. Ada soalan tak tadi? Man. Okay, kalau setup contoh kita jumpa dekat H1 valid tak? Boleh pakai tak? Tak, sangat bahaya. Bahaya. Sangat bahaya. Bagi saya itu sangat bahayalah untuk H1. Kalau kita tengok kita tengok news malam ni, kenapa gold tak agresif, dia akan bawah. Satu tips bila akan berlaku news besar, FOMC ke ataupun NFP ke, momentum gold tu slow. Bila di news tu akan agresif, akan berlaku spike yang besar. Tapi bila sebelum news besar berlaku, tapi dia berlaku spike yang besar, akan slow lah. Biasa akan slow di news tu. Itu satu tips lah. Kena pegang satu siapa macam saya, memang fundamental ni saya based on technical je. Saya fundamental ni agak kurang. Saya tak minat membaca. So, ada soalan? Boleh soal. So untuk scalping gold ni, apa waktu yang sesuai untuk dia? Okey, satu. Cantik soalan. Soalan kedua? Soalan kedua yang stochastic tadi kan. Stochastic tu. Dia ada dua line, satu main dengan signal. Kita nak follow yang satu. Dua-dua. Sama ada tapi pastikan main dengan signal ni berada di level 20 atau label antara level 90, 80, 20 and 10. Pastikan. Tapi kalau berada di atas ataupun di bawah tu tak valid lah. Antara satu berada di atas atau di bawah itu tak valid. Faham ah? Okey, soalan kedua adalah waktu yang terbaik. Waktu terbaik biasa saya akan scalping selepas jam 6. Untuk gold lah, saya selalu scalping selepas jam 6 petang. Saya untuk scalping. Saya takkan entry kalau kecuali saya setup based on time frame yang besar. Saya ada satu teknik lagi advance. Next time saya akan ajar satu teknik yang boleh kita ratio dia, kita hold 50 pip, kita boleh win dalam 50 ke 300 pip. Kalau siapa yang sekarang saya tak aktif di channel saya, siapa yang lama di channel saya dulu, bulan-bulan yang lalu memang saya agresif dalam gold. Sekarang saya busy, so tak ada masa nak share signal yang betul-betul gold lah. So ada soalan lagi? Sebab kita akan habis dalam 10.30. Okey, kalau dah faham goal ni, saya akan masuk ke pair lain untuk setup ni. Bagi respon sebelum kita masuk di pair lain. Faham. Boleh masuk. Boleh. Currency. Faham. Faham ah? Alhamdulillah. Okey, faham.
Okey, kita masuk di pair lain kalau kita tengok EU. Untuk EU kita akan cari time frame lebih kurang kita boleh cari di H1, M13 pun boleh, and then kita entry ke M15 pun tak ada masalah. Yang penting keluar engulfing dengan setup stokastik ni. Okey. Okey, contohlah kita jumpa benda ni di biasa semakin besar. Okey, kalau faham satu konsep, semakin besar time frame tu semakin besar kita punya risiko dan kita punya inilah ratio kita lah, win atau loss kita. Okey. Setup tu akan mana-mana boleh. Macam sekarang saya tengok saya nampak satu setup sell. Saya nampak tak H1? Saya nampak satu setup sell di sini. Nampak tak? Benda kecil tu saya cakap binatang ni. And then keluar pula engulfing yang besar. Nampak tak? Untuk pair lain memang guna H1 lah. H1 ke M13 ke tak kisah. Dia tak ada kita just follow tak kisah, tak ada confirmation. Mean kita contohlah kita tengok setup H1 pun kita boleh entry. Tapi biasa pastikan keluar benda-benda ni lah. Satu engulfing ataupun binatang ni lah. Binatang ni. Okey, ini pun ada keluar satu setup ni. Min mengatakan dia ada keluar setup sell. So bila berlaku zone ni saya akan tarik zone panjang-panjang and then saya akan remark. First kali saya akan buat marking. Min saya akan buat marking yang kecil untuk ini benda ni. So untuk H1 mengatakan ini adalah satu setup sell. Pastikan shadow lebih panjang daripada yang bawah. Kalau di bawah pastikan yang bawah macam ni, yang shadow ni lagi panjang daripada yang di atas. Kalau lebih biasa berlaku macam ni, shadow lagi panjang, mean shadow atas ni, shadow bawah ni lagi panjang ni, dia akan berlaku turun lah, terbalik lah lebih kurang. Kalau tengok ni, shadow mengatakan ini adalah setup untuk sell. Okey, kalau kita tengok sini, nampak tak dia punya ni zone 80 ke 90 berlakunya satu setup sell. Satu setup sell. So ini tak perlu nak panjang sangat. Kita tengok body, biasa saya cakap body shadow adalah kita punya SL. Nampak tipis SL kita. So kalau saya letak sini, biasa saya akan letak atas sikit daripada shadow. Sikit ya, ataupun 5 pip ke 10 pip lah. Biasa saya akan letak atas sikit daripada shadow untuk saya punya stop loss saya. So kalau saya entry sini, saya entry body ni, habisnya body ni nampak tak dia keluar daripada zone. Tapi dia still dalam range sell. Kalau letak di shadow ni, kalau gold biasa kita akan letak di shadow lah, pas-pas pun ataupun lebih daripada 5 ataupun 10 pip. So saya letak dalam lebih kurang 10 pip lah, 15 pip saya punya SL. So saya entry kat sini, mean saya akan floating dalam 3 pip, 4 pip. Okey. Tak rugi pun 4 pip ni. Tapi kalau lot gajah boleh MC kat ni. Okey, kalau nampak tak dia merah. Bila keluar merah ya macam ni, sel tak ada biru pun. Kenapa kita nak close? Betul tak? Min ini adalah momentum sell je. Sell. Keluar je biru ni. Bin setup inilah buy lah, candle buy lah. Nampak tak? Baru kita close. Kita close dulu kita punya position. Min kita win dalam kita punya ratio dalam 10 pip, kita punya risiko dalam 10 pip je. Tapi kita win 100 lebih kurang 96 pip, 95 pip lah. Keluar dalam 90 pip lah untuk EU. So untung tak? kita punya kerugian kita tanggung dalam 10 pip je. Kalau kita entry, mean kita untung dalam 90 pip. So kita untunglah, simple teknik, mean kita simple teknik and then confirmation pun simple. Tak perlu nak cacing bagai. Cacing kat sini sangat pening kalau saya dulu banyak cacing. Tapi saya guna sekarang untuk momentum saya guna MA550 and then MA100 dengan itu next class kita akan belajar. So kita akan fokus untuk chart ni untuk ni lah.
So bila kita tengok dah masuk zone ni tapi tak keluar ingaf lagi. Tak ada keluar pun mengatakan benda ni ingaf. Saya tunggu dulu. Tapi binatang ni pula keluar. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ah? Nampak. Keluar pula. Berapa banyak dia berlaku? 1, 2, 3, 4. Oi. Okey lah. Saya tarik. Min, setup, buy. Tapi kita tengok pula stokastik. Stokastik tu sama ada dia level macam ni. Macam saya cakap, kalau keluar doji, keluar doji tak perlu kita nak tunggu 20 ataupun 10 sebab ini adalah satu confirmation terus kita boleh entry. Dia di level tapi kecuali berlaku di level 50 lah. 50 ni sangat bahaya. Jangan ada entry di level 50 ni. Okay. So ini kita buy, contoh saya buy sini. So saya floating. Okay. So nak tanya yang level 50 tadi pivot tadi lah Pivot, betul. Pivot. Ataupun letaklah apa-apa yang tolong jangan entry. Apa yang kita suka lah. Kita suka. Min letak nama sini jaga emosi. Jangan entry. So kita ingatkan diri. Kita sideway kita ingatkan diri kita min berlaku momentum sideway. Min berlaku momentum jangan entry lah. Cari yang pair lain pula. Okay? Faham ah? Ada soalan setakat ni? Untuk ini sebab untuk currency simple je. Kita boleh tengok mana-mana yang ini. Semakin besar time frame tu semakin besar momentum inilah kita punya risiko dengan ni. Kalau kita tengok di sini nampak tak? Saya tengok H4 ni. Ada keluar satu setup 1-2. Min 1-2 ni antara the best setup lah saya katakan. 1-2 ni 1-2-3 ataupun 1-2 tak sama ratio, tak sama dia punya ratio 1-1. Faham ah? So kita entry keluar je macam ni pun kita dah boleh entry dah pun untuk kalau time frame besar. Tak perlu nak tunggu close body. Walaupun kita tunggu close body pun kita kerugian kita dalam 30 pip, kita SL kita 30 pip, kita win dalam lebih kurang main dalam 50 pip. Okeylah. Betul tak? Tapi sebab di sini keluar momentum sell. So kita close position lah. Kalau nampak pun So tadi kalau kita tengok tadi dekat H1 kan. So kita nak entry kat mana tadi? M30 tak kisah kak. Untuk saya cakap untuk pair ni untuk currency tak kisah. Kita tak perlu nak refer time frame berapa untuk gold je tadi. Gold special sikit. Sebab gold kita nak scalping. Ini kita boleh hold, boleh buat scalping ataupun kita boleh buat intraday. Tak kisah. Semakin besar time frame tu semakin better lah, semakin bagus untuk kita hold position kita. Kalau saya tengok H1 D1 pun bila berlaku macam saya cakap benda ni, saya boleh hold. Nampak tak? Momentum sell. Nampak besar, main range besar. Saya bila berlaku macam ni, saya akan sell kat sini. Saya tunggu close. Walaupun saya resikokan saya entry kat sini saya entry kat sini, saya resikokan dalam tak payah banyak lah, dalam 30. Kalau 100 pip pun saya risikokan untuk EU ni saya takkan rugi punya, takkan MC punya. Sebab bukan tak sama. Tapi win dia nampak tak? Kita win dalam 250 pip. Walaupun saya dah tinggal ni. Okay. Untuk benda ni saya dah tinggal. Sepatutnya saya dah rugi, tak rugilah sebab kita jaga kita punya money management. Kita tak selagi tak cukupkan ni. Okay, kita dah rugi dalam 100 pip lah. Kita entry ya. Lepas je 100 pip tu, kita terus entry, kita entry zone ni untuk ini time frame besar lah. Ini untuk intraday. Jangan follow lah siapa yang tak bukan intraday tu, jangan cuba-cuba intraday lah. Jangan cuba-cuba nak swing. Sorry. Jangan cuba-cuba nak swing. Takut ni tak hold MC pula. Nampak tak dia punya win rate dia? 250 pip. Ada soalan? So ada soalan lagi sebelum saya tamatkan? Ada. Nak tanya. Saya nak confirmkan lah. Tadi macam goal jadi kita tengok
kalau setup daripada M15 entry M5 kan. Betul. Okay, so kalau macam pair lain ni, Okay. kita tengok daripada H1 untuk marking dia. H1, pair lain, file macam saya cakap, pair lain tak kisah. M15, M30, ada setup je, tak payah nak refer time frame yang lain. Mean just boleh entry terus. Tunggu candle close, entry. Mean engulfing, tunggu engulfing to complete, entry terus. So mana kita pakai stok yang kita buat tadi yang ready semua tu lah. Betul, betul. Lagi satu soalan, kadang saya pernah kena, saya banyak kali juga lah kena. Bila kadang kita tengok dah engulfing tu kan, tapi bila currency tu jadi kuat, contoh macam GU. Tiba kita tengah buy, kita dah tengok memang berlaku, memang ada setup buy lah. Tiba-tiba dia turun. Dia reverse balik kan? Dia buat reverse balik. Bila macam saya cakap lah, bila dia buat reversal di zone tu, melebihi zone yang kita marking, itu adalah fail, setup fail. Faham ah? Baik. Itu adalah fail. Jangan sesekali kita, sebab engulfing ni peratusan win engulfing adalah 85% win setup. Jarang engulfing fail, betul-betul fail. Bagi saya lah, bila saya based on banyak technical lah, bila saya belajar, saya tengok betul-betul kebanyakan engulfing ni fail selalunya berlaku news tu je. Kebanyakan lah news kecil pun dia selalu fail. Ada soalan? Ada. Soal. Soalan pertama, untuk yang pair macam EU, UJ ni, apa waktu yang sesuai? Soalan kedua, maknanya untuk pair lain ni, tak kisahlah dia masuk time frame mana, tapi dia punya cara sama macam goal tadi, betul tak? Sama-sama, cuma beza sikit goal lah, sebab kita nak refer 2 time frame. Yang untuk pair lain tak kisah. Tak ada, kita tak ada follow mana-mana time frame. Mana-mana setup kita tengok, kalau valid lagi better kita terus entry. Semakin besar time frame tu semakin cun lah untuk kita hold. Semakin kecil tu semakin sama ada kita tengok H1 ataupun M13, kita just boleh buat intraday lah dalam H4 ke M13. And then kalau H1 ke M30 ke sampai ke M15, itu kita boleh kategorikan scalping lah. H4 ke atas kita kategorikan sebagai swing. Kita boleh swing untuk setup tu. So yang time waktu yang sesuai untuk bagi saya waktu yang paling sesuai better belah petang lah. Apa-apa pair pun belah petang. Saya tak suka sebab kita tunggu market open US Open apa semua kan. Saya tak sarankan trade tak kisahlah apa-apa teknik pun korang guna. Saya tak sarankan korang entry sebelum jam 2. Kalau entry selepas jam 3 ke atas, tapi saya biasa selalu yang scalping, the best scalping selepas jam 6. Kalau korang perasan, jam 6 adalah selalu buat mana-mana pair yang melibatkan USD akan agresif, berlaku laju sikit lah. Okay tolong yang tak segan-segan nak tanya, boleh tanya kat sini. Kat chat tu boleh tanya. Ada soalan sebelum saya nak promote sikit lah untuk kawan-kawan yang busy, siapa-siapa yang busy, tak ada masa nak trade, saya ada berapa produk yang boleh follow lah. So setakat ni tak ada soalan? Respon? Saya isap bakar rokok jap. Tak ada, boleh teruskan rasanya. Okay, alhamdulillah. Mungkin saya akan buat kelas macam ni. Kelas teknik ni saya akan ulang beberapa kali atas permintaan. Ada permintaan untuk minggu depan lagi? Teknik-teknik lain? Naked chart. Naked chart. Naked chart pun saya akan selalu banyak engulfing lah. Saya banyak, tapi tak apa, nanti akan Shifu kita Syarul Nizam ada sini, akan ni lah
Boleh komen nak request selain naked chart apa lagi? Yang paling senang lah, teknik paling senang. Teknik paling senang lah. Okey, boleh. InsyaAllah. So untuk kelas kita akan buka 3 kali seminggu. Ahad kita ada basic class, and then macam hari ni kita ada advanced class. Advanced class ni banyak kategori banyak kategori sebab setiap advanced class ni kita akan bertukar-tukar tenaga pengajar lah. Minggu ni Syarul Nizam, minggu ni Blue Digger, and then minggu ni pula saya. Okay, kita akan bertukar-tukar ni, and then ada berapa shifu kita sini. Okay, ada permintaan pivot. Nice. Memang perancangan minggu depan saya akan belajar ajar satu teknik, iaitu menggunakan kemungkinan lah pivot lah, Fibonacci. Saya akan saya punya teknik dipanggil Fibo Killer lah. Kalau siapa-siapa perasan dalam channel saya dulu ada setup buy sell and then pivot apa semua kan, saya akan ajar next time. So untuk malam ni terima kasih. So saya akan buat promote sikit. Siapa lagi yang tak ada dalam VIP channel lah, biasa saya akan share VIP channel. Siapa yang deposit 100 USD berhak untuk masuk VIP channel. VIP channel kita ada education kita ada signal, and then akan satu VIP apa semua. Okay. And then saya promote sikit, siapa-siapa yang busy, yang tak ada masa untuk trade, actually saya tak nak promote lagi, saya nak cukupkan sebab saya ke TVR ni tak sampai lagi sebulan. Saya nak cukupkan saya punya rekod dalam masa sebulan. Saya ada dalam tim saya ada beberapa copy trade, antaranya silent trader. Ada kalau tengok sini silent trader ada buka berapa copy trade. Ini pastikan pilih yang ini ya. Dia dah run 66 hari 15%, and then profit dalam 25%, 26%. Followernya ada macam ni. So ada berapa copy trade 22 hari. Boleh tengok lah, boleh tekan sini. Korang boleh follow mana nak, account mana orang nak follow. And then saya sendiri ada handle. Saya punya account. Boleh type MFX. Keluar saya punya berapa, baru 21 hari sebab saya baru sebulan di sini. Saya baru on dalam 21 hari. So kalau tengok ini adalah major pay. Hello. Okay, ini adalah major pay. Percentage win rate setakat 21 hari 86%, minimum deposit 200 USD. Disarankan 250 USD. Ini adalah pay untuk pay Euro USD, GBP USD, NU USD, 4 pay run sekaligus lah. Kalau boleh tengok stokastik ni kat sini saya dah bagi tahu berapa macam mana, and then dia medium risk, dia boleh Euro USD, boleh tengok graf. Paling maksimum turun adalah dalam 20%. Ratio dia ni sekarang kita ada win dalam 68%, and then second account kita ada untuk gold, untuk gold ini memang risiko tinggi sikit. Tengok floating yang 40 ni, ini tak sarankan untuk ni sebab ini high risk, account high risk. Siapa-siapa berminat gold, ada berapa pilihan boleh follow. So untuk account ketiga kita ada pay USD, kita akan run sekali serentak USD share. Ini saya salah tulis USD share dengan USD share. Kita ada USD Kanada and then USD JPY. Tiga saya tulis, maaf. So account untuk copy trade minimum 150 USD. Boleh follow dah account ni. So win rate ni ada dalam win rate sekarang 36%. Berapa hari, lebih kurang seminggu something. And then the last one kita ada Euro JPY dengan GBP JPY lah. So kat sini dah win 14% sebab ini dah baru berapa hari. So setakat ni ada soalan? Ada soalan, alhamdulillah. Ada soalan. Okay, untuk IB saya, untuk tim-tim
Abang Nat, and then tim-tim saya sendiri under segmen MFX, kita ada buat meeting setengah jam. Saya akan buat develop IB untuk sekejap saja, saya ambil 30 minit untuk saya share something lah. So yang lain terima kasih banyak-banyak, and then boleh PM saya bagi review sikit kalau okey, banyak review okey, ataupun cadangan yang lain boleh bagi saya cadangan untuk tim-tim saya bagi buat kelas akan datang. Siapa tak suka cakap tak suka, siapa suka cakap suka. Okey. Terima kasih untuk malam ni. Kita jumpa lagi minggu depan Bang boleh ni okey, nanti ada soalan lagi. Bang nanti boleh share siapa okey, saya akan share di channel VIP. Siapa-siapa yang belum masuk VIP pastikan masuk VIP dulu. Apa-apa video ni pun saya akan share di VIP. Siapa-siapa yang nak tengok rekod saya akan share di VIP Aniq Signal. Maaf, di channel saya di public saya jarang aktif, dan saya akan aktif di VIP. Sebab apa? Saya di VIP ni saya akan masukkan saya punya tim sekaligus saya akan masukkan menjadi IB, yang mana IB ni kita akan buat income tanpa trade. Itu special dia. Macam-macam special lah. Okey. Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi di hari Jumaat, kita ada live trade, sama-sama kita trade, sama-sama kita praktiskan apa yang kita belajar malam ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Aman. Terima kasih. Okey, terima kasih. Di atas ilmu yang bermanfaat. Okey, jumpa lagi geng. Okey untuk IB ya.